Terima kasih Tan Sri Ketua. Soalan saya nombor 2. Tuan Yang Dipertua, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah membina 4 buah incinerator mini yang berkapasiti di antara 15 tan hingga 100 tan sehari di Pulau Pangkor, Pulau Langkawi, Pulau Tioman dan Cameron Highlands dengan jumlah kos keseluruhan adalah RM157.7 juta. Kementerian telah mengenal pasti loji rawatan thermal seperti incinerator merupakan antara teknologi yang berkemampuan untuk menangani masalah sisa pepejal yang kian meningkat. Kerajaan membuat keputusan untuk menggunakan teknologi moden seperti incinerator ini kerana fasiliti sedia ada tidak dapat menampung peningkatan mendadak sampah di negara kita. Tambahan pula dengan kesukaran mendapatkan tanah yang sesuai bagi pembinaan tapak pelubusan sanitari baru yang memerlukan kawasan yang luas. Justru itu, Tan Sri Yang Dipertua, Kementerian telah merancang untuk membina 3 lagi incinerator baru berskala besar dengan kapasiti di antara 600 hingga 1,200 tan sehari, dan lokasi-lokasi tersebut dan jumlah anggaran peruntukan bagi pembinaan incinerator berkenaan adalah seperti berikut. Pertamanya di Taman Beringin, Kuala Lumpur dengan kapasiti 1,000 tan sehari. Yang keduanya di Sungai Udang, Melaka dengan kapasiti 1,000 hingga 1,200 tan sehari. Dan yang ketiganya di Bukit Payung, Batu Pahat, Johor berskala 600 hingga 800 tan sehari. Ketiga-tiga lokasi berkenaan dipilih berdasarkan pertamanya jumlah penjanaan sisa pepejal yang tinggi di kawasan persekitaran serta keduanya kawasan tanah yang terhad untuk membina kemudahan tapak pelupusan sanitari yang boleh beroperasi dalam tempoh jangka panjang. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Tan Sri Yang Dipertua, bagi tujuan pembinaan incinerator berkenaan, kajian DEIA akan disediakan di mana pandangan penduduk sekitar akan diambil kira. Bagi projek di Kuala Lumpur, kajian kesesuaian tapak, kajian penilaian awal tapak ataupun PAT dan kajian awal mengenai air dispersion modelling dengan izin, kesemuanya mendapati bahawa lokasi tersebut sesuai untuk pembangunan sebuah loji rawatan thermal atau incinerator. Bagaimanapun, keputusan muktamad berhubung kesesuaian tapak bergantung kepada kajian DEIA yang akan dilaksanakan kelak. Bagi mendapatkan nilai projek yang munasabah, teknologi terkini yang terbukti selamat dan mesra alam, kesemua projek ini akan dilaksanakan projek yang pertama ini akan dilaksanakan secara tender terbuka antarabangsa. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Terima kasih, Tan Sri Yang Dipertua. Yang pertamanya, Tan Sri Yang Dipertua, saya tidak mempertikaikan bahawa perlu adanya pendekatan baru dalam menangani masalah sisa pepejal di negara kita, terutamanya di negeri-negeri yang padat penduduk. Tetapi apakah pihak kementerian ada mengambil pengajaran daripada isu pembinaan incinerator di Berogah kira-kira 10 tahun yang lepas, di mana mendapat tentangan yang begitu hebat daripada penduduk-penduduk setempat sehingga projek tersebut dibatalkan? Kerana dalam 3 projek yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi, apakah konsultasi dengan orang ramai telah dibuat? Saya difahamkan projek di Lembah Beringin di Kepung, ahli Parlimen Kepung pun belum mendapat tahu ataupun tidak ada ruang langsung untuk memberikan maklum balas. Kerana ini akan memberikan satu persepsi yang negatif di kalangan penduduk-penduduk bahawa pihak kerajaan tergesa-gesa untuk melaksanakan sesuatu projek. Dan keduanya ialah, mengapakah proses tender dibuka dengan begitu cepat? Kerana saya melihat laporan media, proses tender akan dibuka pada bulan September. Dan selepas itu baru satu detail EIA akan dibuat oleh pihak yang mendapat projek tersebut. Apakah proses itu dibelakangkan? Sepatutnya buat EIA dulu, baru tender. Sekarang buat tender dulu, baru buat EIA. Itu yang pertama. Yang keduanya, dalam senarai yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi, saya rasa ada juga satu lagi projek yang tidak disebut, kerana baru-baru ini Kerajaan Negeri Sembilan melalui Menteri Besarnya telah membuat satu pengumuman bahawa satu incinerator akan dibina di ladang Tanah Merah di kawasan Chuah dekat Negeri Sembilan. Dan saya mendapati bahawa
Jabatan Pengurusan Sisa Pekerjaan Negara KPKT telah membuat satu detail EIA untuk tujuan pembangunan sanitary landfill, bukannya untuk incinerator di Tanah Merah. Tetapi pengumuman yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Sembilan baru-baru ini ialah untuk membuat satu incinerator. Mohon penjelasan daripada pihak Menteri. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan Yang Berhormat Seremban. Memang betul pengalaman kita dalam pembinaan incinerator di Broga adalah satu percubaan yang gagal atas beberapa sebab, antara lainnya daripada segi teknologi yang diguna pakai pada waktu itu. Sebab itu Tuan Yang di-Pertua, kita telah membuat keputusan, terutamanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberikan arahan yang tepat kepada kementerian ini untuk menggunakan teknologi yang telah pun matang, yang telah pun digunakan di seluruh dunia. Sebab itu dalam tender ini nanti, kita telah meminta supaya penenda-penenda itu nanti akan menggunakan teknologi yang telah digunakan pakai di seluruh dunia, yang matang dan telah diterbukti dengan cost efektifnya dan sebagainya, iaitu incinerator yang menggunakan teknologi stoker. Ya. Ini yang terbaik. Jadi itu cara kita untuk mengelakkan apa yang berlaku di Broga tempoh hari beberapa tahun yang lepas. Teknologi ini adalah yang terbaik dan yang matang. Yang paling penting adalah matang. Kita tidak mahu mencuba teknologi-teknologi yang baru dan akhirnya kita dijadikan tempat percubaan untuk tapak permulaan untuk mencuba teknologi baru yang dicadangkan oleh pihak-pihak tertentu daripada dalam dan luar negara. Kita mahu teknologi yang telah matang dan kita akan gunakan itu. Berkenaan dengan kajian. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua, sebenarnya saya memang kawan rapat dengan ahli Parlimen Kepong. Tetapi untuk makluman Yang Berhormat Daripada Seremban, public engagement dengan izin akan kita sedang berlaku. Dan untuk makluman, detail kajian penilaian impak alam sekitar terperinci ataupun DEIA akan dibuat tidak berapa lama lagi. Saya rasa tendernya akan dikeluarkan pada bulan ini, ya, pada penghujung bulan ini, kalaupun tidak awal bulan hadapan, supaya satu kajian penilaian impak alam sekitar terperinci atau DIA dibuat. Laporan akhir DIA ini juga akan diletakkan di semua pejabat jabatan alam sekitar seluruh negara dan PBT berhampiran serta di tempat-tempat awam selama sebulan untuk orang ramai mengulas dan memberi pandangan. Semua ini adalah dibuat bersandarkan keperluan undang-undang. Tetapi untuk makluman Tuan Yang di-Pertua, tanpa menunggu DIA ini dibuat, sebenarnya KPKT telah mengambil langkah proaktif. Pertamanya dengan memulakan pelbagai aktiviti kesedaran awam melalui penulisan dalam media massa, menyediakan laporan khas dan temu ramah, dan selepas itu meminta supaya Universiti Teknologi Malaysia atas inisiatif kementerian sendiri. Bukan, ini tidak ada kena-mengena dengan kajian terperinci tadi. Itu akan berlaku dalam penghujung bulan ini ataupun awal tahun hadapan. Tetapi bagi pihak kementerian sendiri, unprecedented, Tuan Yang di-Pertua, saya minta supaya kementerian sendiri menjalankan juga kajian-kajian awal berkenaan dengan impak dari alam sekitar. Jadi kita telah melantik juru perunding UTM bagi menjalankan kajian khas untuk menilai sama ada lokasi di kawasan stesen pemindahan sisa pekerja di Lembah Beringin itu sesuai atau tidak untuk dijadikan tapak incinerator. So we are doing more than what is necessary, dengan izin. Kerana nanti dalam proses DEIA itu nanti dia mempunyai fasa-fasa yang tertentu. Pertamanya ialah untuk mendengar komen-komen daripada publik, dan selepas itu nanti saya pasti Yang Berhormat Dato' daripada Kepong akan dipanggil juga untuk memberikan pandangan dan cadangan. Tetapi itu tidak bermula lagi. Ianya akan bermula pada bulan September. Dan kenapa kita nampak macam nampak seperti tergesa-gesa? Sebenarnya tidak, Yang Berhormat. Pertamanya, untuk makluman Tuan Yang di-Pertua, sampah di negara kita ini telah pun mencapai tahap apa yang kita jangkakan pengeluaran sampah tahun 2020. 30,000 tan sedang dijana, telah dijana setiap tahun pada tahun ini 2012-2013. Angka 30,000 tan itu, Tuan Yang di-Pertua, adalah kita jangkakan dicapai pada tahun 2020. Kalau kita tidak bina incinerator sekarang ini dengan cepat, kita akan berdepan dengan masalah yang cukup besar dalam 10
sampah ini. Jadi itu tentang DIA. Saya yakin dan saya bagi komitmen kepada Ahli Parlimen Kepung, rakan saya, bahawa beliau akan dibawa berunding ataupun berbincang dalam isu incinerator melalui proses-proses kajian terperinci nanti. Soalan yang seterusnya daripada Seremban tadi, iaitu tentang detail saya sudah jawab tentang ladang tanah merah. Cadangan kerajaan nak buat sanitary landfill seperti mana yang berhormat tadi, tapi syarikat saya tengok syarikat swasta ni membuat integrity facility termasuk landfill, anaerobic digester dan waste energy plant. Walaupun DIA diluluskan untuk landfill, tetapi syarikat telah memohon untuk buat amendment memasukkan low G waste ataupun apa yang dikatakan oleh yang berhormat tadi ialah incinerator. Walau bagaimanapun yang berhormat, soalan itu agak spesifik dan di luar daripada apa yang telah ditanya pada soalan asal. Saya akan bagi jawapan secara terperinci kepada yang berhormat berkenaan dengan ladang tanah merah tadi. Terima kasih, Tan Sri Yang di-Pertua. Kuala Kangsar. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Selain daripada teknologi dan juga masalah piawaian-piawaiannya, kita lihat bahawa pelaksanaan program ini adalah begitu lembap sekali. Jadi saya nak bertanya, adakah terdapat masalah penyelarasan di pihak kementerian dan juga pihak kerajaan negeri dan juga pihak berkuasa tempatan? Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan Yang Berhormat Kuala Kangsar. Saya tidak tahu apa yang dimaksudkan lembab, tetapi apa yang saya lihat selama saya duduk di situ selama 4 bulan lebih sebagai menteri di kementerian ini, saya dapati proses untuk kita mengambil tindakan-tindakan selaras dengan apa yang telah dibuat dalam timeline kita, iaitu panggilan tender antarabangsa yang kita akan panggil dan semuanya berjalan dengan lancar. Kalau itu yang dimaksudkan sebagai lembab tadi, saya kurang pasti apa yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat. Tetapi saya secara peribadi berpuas hati dengan tindakan-tindakan yang dibuat oleh kementerian dalam isu incinerator ini. Apa yang paling penting ialah Tuan Yang di-Pertua, kita kena buat keputusan yang tepat dan yang cepat berdasarkan penjanaan sisa pepejal yang terlalu tinggi di negara ini, dan mungkin kita harus bermula dengan satu sikap meminta supaya rakyat mengurangkan pengeluaran atau penjanaan sisa pepejal ini dengan menggunakan 3R, reduce, recycle dan reduce, yang masih lagi di tahap yang amat membimbangkan, yang amat rendah dibandingkan dengan negara-negara luar. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.